Sebulan sebelum Tahun Baru Cina, sekumpulan rakan-rakan membincangkan bersama bagaimana mereka ingin menyambut untuk Tahun Baru Cina pada tahun ini. Namun, disebabkan oleh peningkatan pada kes COVID-19, kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pengerakan untuk mengawalkan wabak COVID-19. Oleh itu, Taylor's University mengumumkan bahawa semua kelas akan dijalankan secara dalam talian melalui e-learning. Hari ini adalah hari pertama semester di Taylor's University. Semua murid-murid sedang belajar dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dalam pelajaran hari ini, pensyarah memperkenalkan topik-topik yang akan dibelajari pada semester ini dan membahagikan kelas kepada kumpulan kecil untuk tugasan-tugasan mereka. Okey, semua dah ada. Selamat datang ke modul pendidikan moral. Tugasan anda untuk modul ini adalah untuk merakam satu video tentang nilai-nilai murni dalam pendidikan moral. Dan hari ini saya akan membahagi kelas kepada kumpulan kecil dengan 4 hingga 5 orang setiap kumpulan untuk membuat tugasan ini. Kumpulan 1, dan kumpulan terakhir, Fatimah, Dre, Hueli dan Shuni. Semua okey? Faham? Okey, cikgu. Kumpulan yang terakhir mempunyai 3 pelajar Cina dan seorang pelajar Melayu. Tetapi pelajar-pelajar kaum Cina tidak hendak berada dalam satu kumpulan dengan Fatimah. Mereka mengabaikan dia kerana mereka berfikir Fatimah adalah seorang pemalas dan tidak diperlukan dalam kumpulan mereka. Dalam kumpulan WhatsApp peribadi, pelajar-pelajar Cina itu juga bercakap buruk tentang Fatimah yang menunjukkan bahawa mereka berasa orang Melayu malas dan mereka tidak mahu seorang pelajar Melayu dalam kumpulan itu. Setelah Puan Adriana menerima email itu, dia memanggil untuk satu pertemuan dengan kumpulan tersebut. Ada apa masalah kamu dengan Fatimah? Adakah dia tidak membuat tugasnya? Kenapa kamu nak menukar Fatimah dengan orang lain? Taklah, kami cuma berasa orang Melayu sangat malas ketika membuat pekerja kumpulan. Dan kami juga mempunyai pengalaman buruk bekerja dengan orang Melayu. Ini bukan alasan yang sah ya. Ini adalah pengaruh stereotip anda kepada orang Melayu. Bukan semua orang Melayu melakukan perkara dengan cara ini dan sesiapa boleh menjadi seorang yang malas. Jadi, saya tidak akan membenarkan permintaan kamu. Tolong bekerjasama dengan semua ahli kumpulan anda termasuk Fatimah. Selepas Fatimah dapat mengetahui tentang isu ini dan alasan mereka, Fatimah berasa sangat sedih dan kecewa. Dia tidak dialu-alukan oleh kumpulan itu cuma kerana dia ialah kaum Melayu. Oleh itu, dia berkongsi pemikiran emosinya di Twitter mengenai masalah tersebut. Beberapa hari selepas itu, mereka mempunyai perbincangan kumpulan. Walaupun Fatimah berasa sedih, tetapi dia juga membantu dan memberikan idea dalam perbincangan. Kawan-kawan, Hai. marilah kita membincangkan kerja ini bersama-sama. Mulailah. Kamu tahu ada apa aplikasi yang boleh membuat kerja rumah dalam talian bersama-sama kah? Dan anda adakah sebarang idea tentang tugasan ini? Bolehkah kita guna Google Docs untuk membuat tugasan bersama-sama? Sebab ini juga dapat membetul kesalahan antara satu sama lain dengan mudah. Ya, idea yang bagus. Saya buka Google Docs ini sekarang. Oh ya, saya juga mempunyai cadangan laman web yang baik dan berguna. Saya sering mencari banyak artikel dan maklumat yang berguna di sana. Apakah laman web itu? Kedengaran baik. Mereka membincangkan tentang tugasan mereka dan Fatimah memberikan banyak idea dan menawarkan untuk mengambil banyak kerja. Seiring berjalannya waktu, mereka melihat bahawa Fatimah banyak menyumbang kepada kemajuan tugasan mereka. Kawan-kawan kaum Cina itu menyedari bahawa mereka telah membuat perkara yang membuat Fatimah sedih.
Hai Fatima, kami ingin meminta maaf dengan kamu kerana kami telah mengharapkan perasaan kamu hari itu. Kami tidak patut sangka buruk terhadap anda dan menggunakan stereotip untuk menentukan kemampuan seseorang apabila melakukan kerja. Ya, kami berasa sangat kesal dengan hal ini. Anda telah banyak membantu kami dalam tugasan ini dan merupakan seorang yang banyak membantu. Saya juga akan berasa sedih sekiranya menemui situasi seperti ini. Jadi saya faham perasaanmu, sorry. Ya, tak apa. Tapi seriuslah, saya berasa sangat sedih dan kecewa pada masa itu sebab kamu mempunyai stereotip seperti ini dan mengasingkan saya. Ya, saya mengakui bahawa terdapat banyak orang malas dalam kaum Melayu. Tapi mestilah ada kecualikan. Mesti mempunyai sebahagian orang yang sangat berusaha ketika menjalankan kerja kerana tidak ingin menyusahkan orang lain. Saya juga bukan menyalahkan kamu. Kisah saya hanya ingin meluahkan emosi saya pada masa itu. Saya berasa lebih baik sekarang. Saya berasa sungguh menyesal. Maafkan saya. Kawan lagi kan? Ya, pastilah. Tahun baru semakin hampir dan kami merancang untuk mengadakan pesta tahun baru dalam talian. Fatima, awak ingin join kami tak? Ya, mesti sangat menarik. Mari-mari bersama kami. Wow, okey. Saya berasa gembira sangat kamu menjemput saya. Jom, mari kita berbuat bersama-sama. Saya lupa kampung Iman. Oh, lupa. Hi, Happy New Year, everyone. Happy New Year, guys. Halo. Happy New Year. How are you guys? Adakah kamu mempunyai pandang larang semasa Tahun Baru Cina? Ya, ada. Terdapat beberapa pantang yang sangat menarik. You tahu tak, pada hari pertama, kami tak boleh menyapu lantai kerana Bapa Mamat cakap perkara itu boleh membuang segala keuntungan atau yang ada. Bapa saya cakap hari pertama tidak boleh tidur petang kerana akan rasa tidak semangat sepanjang tahun tu. Fatima, adakah pantang larang semasa Hari Raya? Dilarang memanjir dan berbelanja lebih-lebihan untuk menyambutnya, selaras dengan tuntutan agama Islammu sendiri. Oh, dan juga biasanya kalau budak buat salah, ibu bapa tidak akan marah kerana ini adalah tanda yang buruk. Kita boleh buat apa-apa je pada tahun baru Cina. Oh.